Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Citose Group di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Delegasi tersebut diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif CEO Citose Group Dr. Tomohiro Fujita bersama dengan Ketua Jurutera Bayu Merangkap Pegawai Eksekutif Dr. Takanori Hoshino. Menurut Dr. Takanori, objektif pertemuan tersebut adalah untuk membincangkan mengenai projek mikroalga fasa kedua yang akan dimulakan tidak lama lagi. We basically agreed to start off as soon as possible at the Gizon site, as Premier previously mentioned. So, well, we are very happy to collaborate together with the Sarawak government, and we have an opportunity in Sarawak state. So hopefully we can show to the public our progress. We have done this before, and we have been running our project in Sejinka site all the time, and this is going to be the next step for that project. It's Sejinka. Yes, Sejinka. We have the so-called Chitose carbon capture central there, which we use microalgae to harvest CO2 from the power plant, and we are going to expand the size of the facility to 100 hectares to get on site next. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas selesai kunjungan hormat tersebut. Sebelum ini, pembinaan kemudahan fasiliti untuk pengeluaran mikroalga seluas 5 hektar kawasan Sejingkat telah siap dan pengeluaran mikroalga telah dimulakan. Berita seterusnya, pembinaan bangunan Mahat Tafiz Lawas dijangka siap pada 14 Disember tahun ini. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, bangunan Mahat Tafiz Lawas itu kini telah siap sebanyak 83%. Sekarang progresnya sudah mencapai 83%. Dan dijangka akan siap pada bulan Disember tahun ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada lawatan tapak projek bangunan Mahat Tafiz Lawas pada Isnin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu menambah, bangunan ini akan memberi banyak kemudahan untuk kelas-kelas yang akan dilaksanakan kelak. Ianya memberi banyak kemudahan pelajaran agama, ya, kelas-kelas agama. Dua, juga untuk diadakan kelas-kelas yang berbentuk teknikal. Rasa penting, ya. Dan apa kurikulum dia nanti kita akan tentukan. Dalam hal itu, beliau turut meluangkan masa meneliti struktur bangunan sambil mendengar taklimat daripada kontraktor pembinaan. Beliau amat berpuas hati dengan pencapaian pembinaan bangunan tersebut dan berharap ia dapat siap mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pembinaan projek ini adalah di bawah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda dengan kos berjumlah RM2,939,738.70. Manakala di Tarat, Kerajaan Pusat menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memperuntukkan sebanyak RM55,880,750 bantuan awal persekolahan BAP kepada semua murid di negeri ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawiin berkata, inisiatif ini akan memberi manfaat kepada seramai 379,205 murid di 1,458 buah sekolah di semua daerah. Menurutnya, BAP ini tidak terhad kepada mana-mana golongan tertentu sahaja tetapi diberikan kepada semua murid tanpa ada had pendapatan. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek curah bantuan awal persekolahan tahun 2024 peringkat negeri Sarawak di Sekolah Kebangsaan SK St. Peter Simpok Tarat pada Isnin. Adun Tarat itu menambah BAP merupakan salah satu inisiatif keprihatinan KPM untuk mendapatkan jurang pendidikan. Jelasnya, beliau yakin bahawa bantuan ini mampu memastikan setiap murid mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk memulakan persekolahan dan seterusnya mencapai kecemerlangan dalam kurikulum dan aktiviti kokurikulum.
Beralih dengan perkembangan berikut. Geriatric Community GECO yang dipelopori oleh Klinik Kota Samarahan mampu menyediakan sokongan dan perkhidmatan yang mencukupi kepada warga emas di Sarawak menjalani kehidupan seharian. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, inisiatif GECO itu juga dapat memastikan penuaan yang sihat, aktif dan produktif dengan memperkasakan warga emas, keluarga dan masyarakat secara amnya di Sarawak. GECO is the first national initiative providing specialized geriatric care in the community through primary care and aims at vulnerability, frailty, reversibility through early and targeted intervention. And GECO optimizes the older person's capacity and to maintain a reasonable degree of independence. Jadi dia berusaha untuk memastikan bahawa berapa daya usaha dari segi independence itu. That means kita masih dapat mengurus diri kita sendiri sepanjang yang boleh. Before we need other people's assistance to feed us or to give us a bath, to help us to walk about and so on. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Elderly Home Chinese New Year 2024 Celebration Dinner Anjuran Sarawak Hun Nam Siang Teng di Kuching pada petang Isnin. Datuk Seri Fatimah menambah inisiatif GECO itu juga mampu mempersiapkan Sarawak menuju kepada negeri tua menjelang 2028. So GECO, one of its objectives is to help to ensure that period of independence tu dapat dipanjangkan seboleh-bolehnya, sepanjang yang boleh. And that is one of our target actually sebagai penama seorang individu, kita juga insya-Allah akan menjadi warga emas. Dan kita mahu menjadi warga emas yang dapat berdikari dan tidak perlu seboleh-bolehnya. Ya. Kita masih boleh berdikari, mengurus diri sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. So for that we have to look after our health. Dari segi bukan saja dari segi pemakanan kita, tapi juga dari segi fizikal dan juga dari segi mental dan dari segi emosi. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki telah menyempurnakan pelancaran Medical Response Unit MRU di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Selasa. MRU tersebut disediakan bagi memberi rawatan pertolongan cemas dan menstabilkan keadaan pesakit bagi kes-kes kecemasan yang berlaku di Wisma Bapa Malaysia. Perkhidmatan bantuan kecemasan yang diberikan adalah kadar segera sebelum pesakit dirujuk untuk lawatan lanjut ke pusat perubatan dengan penyediaan perkhidmatan disediakan oleh Sarawak Medical Centre Sendirian Berhad. Sementara itu, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangit turut berkesempatan melakukan pemeriksaan kesihatan. Div-Div Kehormat kemudian meninjau kawasan ruang menunggu MRU tersebut sebelum mengelawat ke kawasan di sekitar Pusat Sumber Maklumat IRC Wisma Bapa Malaysia. Pengoperasian MRU di Wisma Bapa Malaysia telah bermula sejak 1 Februari lepas dan masa pengoperasian dari Isnin hingga Jumaat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Buat masa kini, ruang Pusat Sumber Maklumat di tingkat bawah Wisma Bapa Malaysia telah digunakan sementara sehingga ruang MRU yang kekal siap sepenuhnya. Untuk mendapatkan rawatan di MRU, dokumen yang diperlukan adalah kad pengenalan diri, manakala kad kaki tangan Kerajaan Sarawak juga boleh diguna pakai. Di Miri, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chuyu, telah membuat lawatan ke Bazar Kongsi Miri 2024 di High Street dan Jalan Kingsway pada 4 dan 5 Februari lepas. Datuk Sebastian Ting telah melawat bazar berkenaan pada jam 8 malam hingga 11 malam dan diiringi Datuk Bandar Bandaraya Miri merangkap adun wujud Adam Yi Susang. Turut mengiringi beliau Kaunselor Tan Lek Jin, Kaunselor Kelvin Chia, Kaunselor Leslie Lau, Kaunselor Lisa Yu, Kapitan Aris Leong dan Kapitan Chan Chai Ping. Selain itu, beliau juga berkesempatan
untuk berinteraksi dan menyantuni peniaga dan orang awam yang turut hadir memeriahkan bazar kongsi tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi malam, saksikan serotan program Elderly Home Chinese New Year 2024 Celebration Dinner Anjuran Sarawak Hun 6 Siang Teng pada petang Isnin. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.